Dan dalam riwayat yang lain daripada Asy-Syifa radhiyallahu taala anha, iaitulah ibu kepada Ummu Abdurrahman bin Auf, yang mana Syifa di sini adalah mak kepada Abdurrahman bin Auf, yang merupakan tok bidan yang menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Sambung pada muka surat 37 tu ya. Mula-mula kan dari kelahiran. Muka surat 37. Okey. Itulah riwayat. Baik. Muka surat 37 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sambung pada ayat nombor 6. Itulah riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Itulah riwayat yang paling masyhur di kalangan ulama. Balik pada riwayat di sini, itulah pendapat yang masyhur, yang kebanyakan ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, iaitu pada tahun Gajah, 50 hari selepas peristiwa serangan Abrahah di Makkah Al-Mukarramah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dilahirkan oleh ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan tanda-tanda kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di antaranya berlakunya peristiwa-peristiwa yang pelik. Peristiwa-peristiwa yang pelik, runtuhnya 14 tiang utama Raja Rom pada ketika itu. Tiang seri istana dia runtuh 14 tiang. Antaranya lagi api yang disembah oleh orang-orang Majusi terpadam dengan serta-merta. Dan dalam riwayat yang lain daripada Asy-Syifa radhiyallahu taala anha, iaitulah ibu kepada Ummu Abdurrahman bin Auf, yang mana Syifa di sini adalah mak kepada Abdurrahman bin Auf, yang merupakan tok bidan yang menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syifa ataupun kata Ummu Abdurrahman, ketika mana lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'tu qaila, aku mendengar ada suatu suara yang menyatakan yarhamukallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kamu. Dan aku melihat terangnya timur dan juga barat pada hari kelahiran Muhammad,
sehinggalah aku dapat melihat istana Rom yang berada jauh daripada bumi Makkah pada ketika itu. Maka ini di antara irhas perkara luar biasa yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum diangkat menjadi rasul. Maka jumlah keseluruhan para nabi sebanyak 124,000 orang. 124,000 orang. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25 orang. Walaupun 25 orang yang disebutkan, tetapi akidah ataupun wajib kita beriman dengan selebihnya yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan wa rusulan lam naqsushum alaih. Ada sebahagian besar daripada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kami utuskan kepada umat manusia, lam naqsushum alaih, kami tidak mengkisahkan cerita mereka di dalam Al-Quranul Karim. Cuma yang dapat diketahui yang disebutkan oleh para ulama seramai 124,000 orang. Mai soalan dia kata, ustaz saya nak beriman dengan hak 25 ya. Hak lebih tu saya tak apa nak yakin pasal tak tahu deh, beranak tang mana pun tak tahu. Kalau Nabi Muhammad ni duk tahu dah beranak di mana, beranak sekian-sekian tempat, pak dia nama apa, mak dia nama apa, dia bawa apa, isteri berapa orang, tahu dah. Tapi hak lebih-lebih tu yang selain daripada 25 tu kami tak apa nak percaya lah ustaz. Oi, macam mana sah ke tak sah iman kami? Kata Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, orang ini tergolong dalam kalangan minal kafirin, orang yang murtad, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdalilkan firman Allah, yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih, dalam surah Al-Mu'minun ayat 33 kalau tak silap, 33 ke 34. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka ingin apa? Yufarriqu, memisahkan di antara Allah dan rasul-rasulnya. Maknanya kami nak beriman dengan Allah dan kami nak beriman dengan hak 25 saja, hak belen tu kami tak mau beriman, tak apa percaya. Tidak dikira sah iman di sisi Allah dan tetap tergolong dalam kalangan orang-orang yang kufur, yang tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sesungguhnya hari itu, hari apa tu? Hari kelahiran Rasulullah, menjadi hari yang paling bahagia kepada muka bumi ini sejak dilahirkan. Jadi bukan takat Nabi SAW memberikan kebahagiaan kepada penduduk langit Allah, yakni para malaikat seronok dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hebatnya Nabi Muhammad sebelum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan, ataupun kita kata sebelum mak Nabi lahirkan Nabi SAW, cahaya Nabi Muhammad SAW itu sudah ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang disebutkan di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad ala sirati khairil ibadi sallallahu alaihi wasallam pada jilid yang pertama, menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala sebelum cipta Nabi Adam, Allah cipta Nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, bila dah cipta cahaya Nabi Muhammad, lepas tu Allah Ta'ala cipta pula Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka pada ketika itu cahaya ini dibawa bertemu dengan Nabi Adam di dalam syurga Allah. Pada saat itu Allah Ta'ala menyatakan, wahai Adam, sesungguhnya ini adalah cahaya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia adalah penghulu sekalian Nabi dan sekalian Rasul. Walaupun kamu manusia yang pertama,
kamu Nabi Rasul yang pertama, tetapi cahaya yang ada, yang kamu lihat pada ketika ini adalah Khatamul Anbiya, Sayyidul Anbiya, penghulu sekalian Nabi, penutup sekalian Nabi alaihimussalatu wassalam. Maka para ulama mengatakan cahaya itu berpindah daripada satu tubuh ke satu tubuh, yakni berpindah daripada para nabi ke para nabi, para nabi ke para nabi, sehinggalah sampai ke siapa? Sehinggalah sampai kepada ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Sebelum daripada tu, cahaya Nabi Muhammad ini Allah taala letakkan dalam batang tubuh Nabi Allah Adam. Lepas tu Nabi Allah Adam berkahwin ataupun diberikan pasangan, cahaya itu berpindah masuk dalam tubuh badan Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Sampailah satu fasa, satu peringkat, satu keturunan masuk dalam tubuh badan ayahanda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cahaya Nabi Muhammad tu ada dah dalam tubuh badan ayahanda Nabi, ataupun benih lah kita kata. Benih Nabi Muhammad tu dah ada dah. Akhirnya berpindah masuk ke dalam rahim Aminah binti Wahab radhiyallahu anha. Maka sebab itulah dalam riwayat menyatakan apabila lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terang benderang bumi Makkah Al-Mukarramah, sehingga kan menerangi timur dan juga barat. Dapat dilihat istana yang tersergam indah, yang mana istana itu kepunyaan Raja Rom pada ketika itu. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan hari kelahiran Nabi berita gembira buat penduduk langit, terutamanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan berita gembira buat manusia, di antaranya Abu Lahab, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, seronok dengan kelahiran. Kerana bila lahirnya Nabi Muhammad, Thuwaibah Al-Aslamiyah radhiyallahu anha, Thuwaibah Al-Aslamiyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, walaupun menjadi khilaf dalam kalangan para ulama tentang status Islamnya Thuwaibah Al-Aslamiyah, tak apalah. Bila mana Thuwaibah pi bagi tahu kepada Abu Lahab, wahai tuan, sesungguhnya Aminah ni, sesungguhnya adik ipar tuan ni dah bersalin, melahirkan baby baru, keturunan tuan lah ni, keturunan ataupun hasil daripada tinggalan Abdullah, adik-beradik tuan enggak lah. Menyebabkan Abu Lahab dia seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka pada ketika itu dia memerdekakan Thuwaibah Al-Aslamiyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Seronok dia merdekakan terus, pasal seronok. Maka pada ketika itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Abu Lahab bak kenuri terus. Bak kenuri besar pasal apa? Birthday lah kita kata. Birthday. Maka sebab tu tok guru kata, kalau duk sambut maulid Nabi tak percaya dengan ajaran Nabi, bih kurang Abu Lahab lah. Tu ya. Sambut sallallahu ala Muhammad. Zakat. Tapi bila main bak haram, dia kata hak ni tak apa, hak ni aku tak termasuk dah kata. Bih kurang. Lebih dia tak percaya Abu Lahab. Dia bukan Abu Lahab, tapi dia ikut perangai yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Lahab seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka menjadi sunat bagi kita menyambut perayaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang mengatakan sahabat dulu tak buat pun, macam mana kita buat? Memanglah zaman dulu mana sama dengan zaman kita. Dulu sahabat mengaji pun bukan duduk macam tuan-tuan duduk malam ni, ada kursi sandang, lepas tu ada kapet, ada aircon, lepas tu ada mikrofon pula. Ni semua bid'ah pasal Nabi tak nak buat. Tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang membawa kepada perkara yang Allah suka. Jadi kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukum dia adalah dibenarkan oleh syarak selagi mana tidak ada benda-benda yang melanggar syarak, melanggar perintah Allah. Contohnya kita buat masjid sambutan Maulidur Rasul,
panggil Ratu Rock Malaysia main duk nyanyi dalam masjid. Ella hullomo kan. Haram lah maklum, terang-terang dah. Nah, panggil siapa artis-artis Bang Fiz ke apa main buh drum ni gergung. Haram lah tu. Pasal apa? Bawa kepada lalai, bawa kepada ghaflah. Tu baru tak boleh. Tapi takat nak panggil kumpulan qasidah, katok gendang dalam masjid tak jadi masalah apa Tak jadi masalah apa. Katok duf dalam masjid zaman Nabi pun dah ada katok duf dalam masjid. Cuma jangan melampaui batas lah tuan-tuan. Ni katok kinja-kinja ni sopa konsert Michael Jackson ni siapa suruh? Tak ada siapa suruh. Nah, jadi tak jadi masalah nak bawa main gendang ke, tak mau main gendang ke. Yang penting apa yang kita buat tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak sambut Maulidur Rasul? Boleh sambut Maulidur Rasul. Berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sambut Maulidur Rasul pada hari Isnin, hari kelahiran Nabi lah, dengan Nabi berpuasa. Haduk riuh sangat kata sambut Maulid Nabi tak boleh, bid'ah. Tanya dia, hang puasa tak setiap hari Isnin? Haduk kata bid'ah sangat tu. Hang pun tak puasa, kira hang cerai hang tak sambut terus. Kami sambut juga paling kurang walaupun tak puasa pun sambut juga paling kurang. Maka sebab itu tuan-tuan, itu adalah perkara furu', perkara ranting, perkara yang menjadi perselisihan dalam kalangan para ulama. Mau nak buat boleh, mau tak buat pun boleh. Sambut Maulid Nabi dia kata bid'ah. Tapi sambut hari keputeraan raja mana-mana negeri, bawa mai hadis yang sahih menyatakan ada dalil Nabi suruh sambut hari raja. Ada? Tak ada. Nah, keputeraan agung ada? Tak ada. Cuti habis satu Malaysia. Bid'ah. Jangan cuti. Pasal Nabi tak ajak. Nampak orang tu? Berani dia bang tu. Berani tak? Tak berani. Haduk kata bid'ah tu kaki yang pulu tadi. Pasal apa? Al-fulus fid dunya wal manfus fil akhirah. Abang mulai tu. Dia kerja duit. Dia kerja projek. Kalau buat kerja betul, lambat kaya. Buat kerja tak betul, rasuah, balas duit rakyat dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, hidup kita ni kena ada amanah, kena ada jujur dalam apa benda yang kita buat. Jadi Abu Lahab sambut kelahiran Nabi, antaranya dia buat kenuri. Lepas tu dia memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ada satu orang hamba Allah dia mai jumpa, dia kata, "Ustaz, bid'ah tak boleh buat makan-makan awak." Dia kata ikut Abu Lahab kata. Dia kasar bahasa dia. Dia kata ikut apa? Abu Lahab. Maknanya dia ni mengaji sirah tak habis. Pasal apa? Sebab apa sahaja amalan baik walaupun dilakukan oleh orang Arab jahiliah dikekalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka dalam kitab-kitab sirah, dia akan cerita bagaimana keadaan hidup orang Arab jahiliah. Hak Islam tak main ni. Antaranya it'amut ta'am. Depa ni suka jamu orang makan. Antaranya lagi mereka ihtiram, memuliakan tetamu bila mai rumah. Sebab tu kalau ayah-ayah pi Mekah ke, pi kedai nasi Arab Malaysia ke, di mana-mana luar negara ke, tengok tu Arab tu dibubuh nasi banyak mana, lauk banyak mana. Nasi tu dia gedabak dia bubuh. Pasal apa? Aib keburukan bagi orang Arab kalau dia jamu makanan orang makan cerah satu talam, tu aib bagi dia. Tu aib bagi dia. Tapi niat dia nak ihtiram, memuliakan orang mai rumah supaya hampa mai rumah kami keluar lagi tak lapak dah. Niat dia lagu tu. Tapi dari sudut pandangan yang lain dia boros. Hak tu boros tetap Islam tak setuju. Tapi perbuatan dia niat nak memuliakan, ini dipuji oleh syarak. Bahkan Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tetamu dia, memuliakan jiran dia. Ini di antara amalan-amalan yang dah ada pada zaman jahiliah dan diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ni pergi kedai jangan belanja orang pasal ikut Abu Lahab. Penat kita tuan-tuan.
Selamat lah dia bagus ke lah keluar geng ni selamat dia bukit aku dah tak kena belanja orang. Kalau belanja apa kata ikut bola hak pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan dalam Quran disebut kan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini antara orang yang ingkar ataupun orang yang tak baik kata Allah Subhanahu wa taala. Dia suka sekat orang. Yang ni bah, dia tak mau jamu orang makan. Maknanya Allah suka ada perbuatan jamu makan? Suka. Jadi bila suka, sekali tuan-tuan kena belanja. Apa dia? No, kedai sebelah. Apa dia? Tandoori garlic cheese ke apa? Contoh abang oi kan tu duk kocok duit tu. Dia tak ada cukup. Boleh seorang 2 biji. Tu tuan-tuan kena faham. Jadi sambut Maulidur Rasul sambutlah. Nak sambut tak apa, tak mau sambut pun tak apa. Tak berdosa. Yang berdosa menghina Nabi, mencerca Nabi dan sebagainya. Itu baru berdosa, bahkan boleh jatuh murtad, terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Baik. Baginda adalah dari silsilah yang baik, yakni keturunan yang baik, yaitu Muhammad. Nama Nabi yang disebut dalam Quran Muhammad. Dan kita bahas nama Nabi. Nama Nabi banyak dah malung, banyak nama Nabi. Antaranya kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, nama Rasulullah ni ada 500 nama. Ni kata Al-Imam As-Suyuti berdasarkan dalam kitab beliau Khasa'is Al-Kubra, 500 nama. Disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Tahdzib, menakalkan dalam kitab tersebut sebahagian ahli sufi menyatakan nama Allah ada 1000 nama dan nama Nabi Muhammad juga ada 1000 nama. Dalam kitab Barakatul Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah karangan Syekh Musa Ruhani Al-Bazi rahmatullahi alaih, dia tulis dalam kitab tu lebih kurang 570 lebih nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nama Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qustullani rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Al-Mawahib Al-Ladunni, Mawahib Al-Ladunni Syarah wa Syama'il Muhammadiyah, menyatakan setiap benda, setiap nama, setiap sifat hak baik ada belaka ke Nabi. Dia lagi sekan. Setiap nama hak baik, setiap sifat hak baik. Makna kata sepakat manusia, hang Islam tak Islam baik, jujur, sifat jujur. Siapa yang kata tak baik? Hang Islam pun dia kata jujur baik, tak Islam pun dia kata jujur baik. Ada ke Nabi belaka hak tu? Maknanya setiap benda yang dipuji dalam kalangan manusia, tak kira siapa pun dia, ada pada Nabi Muhammad. Setiap perangai hak dipuji ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad yang masyhur dalam hadis menyatakan dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Ahmad maksudnya apa? Yang paling banyak dipuji, yang paling banyak memuji. Muhammad yang paling banyak dipuji. Sebab itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan Nabi sebut kepada para sahabat, bila mana Nabi menyampaikan dakwah, orang Quraisy depa duk maki Nabi, depa duk kata Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad dengan panggilan yang tak baik, makna yang tak elok. Nabi kata kat sahabat, wahai sahabat, apa tak tengok ke Allah Taala ni dah memuliakan aku? Apa tak rasa pelik ya? Orang Quraisy depa kata aku gila, depa kata aku bodoh, depa kata aku pemecah belah masyarakat, depa kata pelik-pelik tak elok belaka. Tetapi sebelum mereka memaki hamun aku, mereka panggil apa? Ya Muhammad, wahai manusia yang terpuji. Mereka sendiri puji aku nak ya. Faham tak? Ini hebat nama Nabi kita Muhammad. Dan siapa-siapa yang ada nama Muhammad, beruntunglah. Ada hatta ada Muhammad, Allah dia kata sayang, pak saya tak buh nama Muhammad, pak saya buh nama Abdullah ya. Leceh ya. Tak apalah. Abdullah pun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Banyak nama lah. Contohnya kita main bulan bulan Rejab ni, Al-Isra wal Mi'raj. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama, ada yang kata berlaku bulan Rejab, ada yang kata bulan Ramadan, ada macam-macam pandangan. Tapi masyhur menyatakan berlaku pada bulan Rejab 20
27 rejab. 27 rejab. Yang masyhur kata lagu tu. Ini disebut juga dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan sedemikian 27 rejab yang masyhurnya. Baik. Jadi dalam ayat pertama suratul Isra Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi bi'abdihi di sini juga di antara salah satu daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah daripada kalimah Abdullah, hamba Allah pun nama Rasulullah. Baik, tengok sikit pasal apa Allah Ta'ala sebut bi'abdihi. Allah Ta'ala tak sebut subhanalladzi asra bi Muhammadin, tak sebut dengan nama Nabi tu. Yang pertama merujuk kepada Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad berbanding dengan rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain. Ini di antara khasaisul rasul, keistimewaan Nabi Muhammad. Tak dipanggil dengan nama terus, tapi panggil dengan gelaran bi'abdihi, hambanya. Contohlah kita balik, anak kita panggil ye dolah balik, ayah rasa apa? Nama kita dolah tu ya, contohlah. Balik-balik cucu panggil, tu dolah balik bawa balik ayam tanduri. Dia tengok melambung cucu dia pas keluar. Betul apa? Kurang asamnya cucu, hang panggil aku nama dolah ya no. Kawan aku pun panggil nama gelak, hang panggil dolah ya aku. Walaupun betul dalam IC kurang adabnya. Pada adabnya tak apa nak cantik apatah lagi Allah Subhanahu wa taala nak memanggil Nabi kita Muhammad, maka tidak dipanggil dengan nama Nabi terus. Tak dipanggil dengan nama terus, disebut dengan panggilan sandaran sahaja. Bi'abdihi yakni Abdullah. Ya ayyuhal muzammil. Al-muzammil nama Rasulullah. Taha nama Rasulullah. Yasin nama Rasulullah. Sirajan munira nama Rasulullah. Basyiran wa nadhira. Basyir nama Rasulullah. Nadhir nama Rasulullah. Lagi pada lagi, banyak lagi dah. Rahmatan lil alamin nama Rasulullah. Jadi ulama mengatakan kalau satu benda tu nama sandaran dia banyak, membawa erti dia mulia. Contoh Kedah dulu nama apa? Kedah tua ke Cih tua orang itu kerajaan Cih tua. Cih tua ke Kedah tua? Kedah tua. Bolehlah Kedah tua pun. Kan? Dalam buku sejarah dia kata Kedah tua. Lah ni dia ada tua depan. Tak ada dia buku Kedah Kedah Darul Aman. Dua nama tu ikut perasan. Hak kita tahulah. Hak sebelum-sebelum ni tak tahulah, yang mungkin ada tapi tak dijumpai dalam buku catatan sejarah. Hak kita tahu Kedah tua, Kedah Darul Aman. Takak tu ya, dua ya. Paling koman dua. Paling banyak 5. Dulu Malaysia Persekutuan Tanah Melayu, lepas tu tukang Malaysia. Habis dekat tu ya. Banyak ada nama. Mungkin 2-3 nama. Tapi Makkah Al-Mukarramah lebih 25 nama. Madinah Al-Munawwarah lebih 15 nama. Nabi Muhammad lebih 500 nama. Tu dia tuan-tuan. Ni nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat pertama surah Al-Isra tu Allah sebut bi'abdihi, hambanya. Baik. Maka di sini membuktikan bahawasanya setiap kalimah yang Allah guna dalam Quran tuan-tuan, semuanya ada makna yang tersendiri dan ia membuktikan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Baik. Apa maksud ataupun apa hikmah penggunaan bi'abdihi? Yang pertama, bila kata abdun, hamba, merujuk kepada roh dan juga jasad. Kalau ada roh saja, jasad tak ada, panggil orang panggil apa? Tak tahu nak panggil apa, panggil roh lah. Kalau ada jasad saja, tak ada roh, panggil apa? Mayat. Tu ya, kita panggil orang, kita panggil mayat. Jenazah mai bila? Dandan tukar nama. Kita tak panggil haji dolah sampai bila? Dah. Pasal roh dia tak ada dah. Selamat hari raya dah roh dia pun. Pitang lain dah. Tak ada dalam badan dia. Tukar terus serta-merta tukar. Jenazah nak main kira apa? Jenazah ada dulu depan. Kita tak telefon, tak tanya bini dia. Ni akak haji dolah nak sampai pada hospital.
pelik kau dengar no. Yang tu jadi dolah ni. Jadi itu mukjizat Al-Quran dari sudut bahasa bila kata abdun bi abdihi merujuk kepada roh dan juga jasad. Maknanya kata ulama tafsir, peristiwa ini Nabi SAW melaluinya dalam keadaan yaqazah, yakni dalam keadaan sedang macam mana kita sedang. Satu. Yang kedua, Allah menyebut bi'abdihi menunjukkan bahawasanya apa dia maklum? Menunjukkan bahawasanya Allah memperakui kehambaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Allah sebut ni hamba aku ni. Allah sendiri sebut Muhammad ni hamba aku. Allah sendiri ikrar Muhammad tu hamba dia. Maka yang dikatakan ubudiyah, sifat penghambaan ni, ulama kata hamba ada dua jenis hamba. Hamba ada dua jenis hamba. Yang pertama dia panggil as-sabiqun. Hamba yang ke depan, bukan makna ke depan duk sah depan sah belakang. Okey, hang hamba as-sabiqun, aku hamba tak as-sabiqun. Tak, makna dari sudut tingkatan martabat di sisi Allah. Paling tinggi as-sabiqun. Siapa ni as-sabiqun ni? Apa definisi hamba as-sabiqun? Iaitulah yang pertama buat semua benda hak wajib. Hak kedua tinggal benda haram tak buat terus haram. Syubhah pun tak, syubhah pun tak terlibat. Benda hak wajib dia buat, yang haram pun tak buat, syubhah pun tak ada. Bahkan hanya nampak akhirat sahaja. Tu dia tuan-tuan. Pakai ruyuk lah kita. Nah, nampak akhirat ya, maknanya dunia ambil dah. Dunia ambil tapi bukan matlamat dia. Dia guna hak dunia tadi untuk akhirat. Ini as-sabiqun yang ada kepada para nabi dan para rasul dan juga orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat nak boleh tu. Kan duk mengaji pun duk fikir ustaz oi habis awal lagi sagi tanduri habis gini. Payah as-sabiqun tu. Hak tu payah dapat nah. Kan? Sebab itu dalam kaedah tasawuf dia kata apa? At-takhalliyatu qabla at-tahalliyatu. Kena buang hak buruk baru bermasuk hak elok. Kaedah tasawuf kata gitu. Maknanya orang yang nak mula mendalami tasawuf, nak jadi ahli tariqat ke apa ke, dia kena buang hak buruk-buruk. Rokok daun jangan isap, ni rokok pun sama gembuk zakat. La ilaha illallah. La ilaha amai kok mana tasawuf lagu ni. Ni bukan tasawuf, ni hampir nama dia. Dia tak panggil tasawuf. Dia kata ustaz hak tu benda makruh. Ahli tasawuf hak betul ni benda makruh pun dia tak mau terlibat, apatah lagi yang haram. Dia duk pegang pandangan hak makruh. Sopa vaksin enggaklah. Qiyuh ustaz pun syarah bab vaksin, sopa dia pakai bedah jantung manusia. Ustaz tu pun pompang bok mai ayat Quran bok mai ni. Betul dah ayat Quran mu baca tu betul dah. Kan? Betul dah. Tak payah kata vaksin. Malam ni saya duk main cerita cara nak perbaik, cara nak buat pintu rumah. Ada haji kita tukang pintu, tukang kayu mai tu. Tak apa. Ada duduk di Teluk Bagang. Kan? Ataupun mik lain lah. Ayah-ayah malam ni semua pakar buat bendang. Saya tak pernah buat bendang pun tak tahu mana bendang. Tapi duk main buat pala. Ni tuan-tuan, bendang ni kalau sibuk bendang, kumpang pumpuh ayat Quran mama. Ayah ni mau kencing orang mau hang cerita tak betul pun. Pak tak? Ni dia buat pala tahu. Dia panggil ustaz akhir zaman. Semua benda dia nak syarah. Fiqh dia nak syarah, hadis nak syarah, tasawuf nak syarah, semua matematik kalau boleh dengan kalkulator pun dia kata tak betul. Sini semua dajjal punya ni dia dah. Pula dah tak pening kepala kita. Jadi apa, bagilah pada ahli dia. Nah, orang hak kerja mada dia tahulah kerja mada gina. Ni hak kerja risda pi kalut hak orang kerja mada. Tak ke lempak masuk dalam pangan jajang buat tu. Dia kata hang risda kan? Risda hamba kerja risda sudah. Kami mada. Hang kerja apa? Kami Jabatan Saliran. Okey, hamba kerja Jabatan Saliran. Hang kerja apa? Kami MPSP. Hang kerja MPSP sudah. Jangan duk kalut kerja orang. Sebab bukan bidang kita. Baru ni tuan-tuan, mari dulu saya pergi kuliah satu tempat. Jauh Zimbabwe. Zimbabwe, bukan Malaysia. Zimbabwe punya mai. Adik-beradik Maradona, Jennifer Lopez punya geng. Nah. Apa dia situ tuan-tuan?
Bila masuk depa ni duduk residensi ya, lebih kurang tu semua jenis pakai tu pagar tu apa dia orang panggil apa tu? Pagar tu kita orang kampung kakak panggil pagar apa kakak pagar no. Masuk pagar tu tengok atas bawah naik kereta Alza buih hang pandang hina no. Pasal rumah dalam tu tuan-tuan starting harga 1.5 juta. Depa panggil pun hak cikaru-cikarunya kita pun masuk dah depa panggil kalau nak pergi lompat masuk saja tak masuk dah. Bukan ada duit nak beli rumah tu. Depa panggil kuliah pasal Isra Mi'raj. Masuk tuan-tuan rumah 3 tingkat. Dia kata power kita. Kereta ni semua tu hunjuk kereta Alza tak ada orang tu. Malu tuan-tuan. Ni hak kata dunia ni. Kan? Depa kaya-kaya mah. Tanya kawan ni kerja ni, kawan ni pakar kira hak mau apa orang panggil apa? Hak jenis hebat-hebat nah mengaji pun. Habis duk makan tu tuan-tuan, depa buat kenuri habang pia saja habang pia kan. Depa buat kenuri depa buat capati sup kambing. Allah tuan-tuan, orang Penang kata keng. Kena tu keng tu habis meta tu menyecak kalau bagai tau. Duk sembang, hak panggil tu doktor. Dia doktor pakar bedah. Ni nak cerita, bukan nak cerita hak pasal vaksin ni. Tak. Nak habaq kata ilmu Allah Taala ni luas. Dia ni pakar bedah otak doktor Melayu kita. Di salah satu hospital swasta di Pulau Pinang, tak payah habaq terlepas dah Pulau Pinang. Dia berada di Zimbabwe belah sana. Dia kata, "Ustaz, otak manusia ni dia ada yang saya ceritanya dia ada." Dia kata yang pertama dia pakar otak. Yang kedua pakar bedah otak. Dia pakar otak. Tapi doktor ada sembang dengan saya ni pakar bedah otak. Oh, saya kata lain dia kata lain. Adakah doktor pakar otak boleh operate otak orang? Dia kata tak boleh ustaz, bukan pakar dia. Walaupun hang kerti bab otak, hang tak boleh duk pi belah kepala otak orang kau suka. Pasal apa? Sebab bab bedah otak ada ilmu khusus bab bedah otak. Tu dia tuan-tuan. Ni hak bedah otak, hak tang otak ni. Ni hak duk buat kepala tau ni masalah ni. Hak tak ada otak kau ni. Semua benda dia nak ulah. Baik. Dia cerita bab jantung. Saya cerita bidah, saya bukan bidang tapi dia habaq, saya habaq. Bila kita dengar tu tuan-tuan, ilmu hampa hebat. Depa kata pula, ustaz hebat nak ingat Quran duk main kod tu ya. Kalau depa kita tanya, hebat doktor tahu orang mana pi duk main hak tu ya. Apa tu lah. Saya pun tanya, pakar jantung. Dia kata, ustaz, pakar jantung ni dia ada pecahan pula. Ni jantung, cerita bab jantung pula ni. Habis dah, kata habis. Ada kata ilmu Allah Ta'ala ni. Lagi banyak kita duk cakap benda hak kita tak belajar. Orang tahu kata kita jahil, lebih baik tak payah bercakap. Tidak. Ni jantung, ni handphone lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada jantung lah. Contoh. Jantung ni dia ada 4 pecahan pula. Hak dia habaq kat saya 4 lah. Mungkin lebih lagi kot. Kalau dia habaq banyak pun bukan saya tahu pun. Dia habaq 4 antaranya. Antaranya apa? Kepakaran dia electrical jantung. Duk ingatkan elektrik masjid ni. Jantung pun ada pakar elektrik ke? Apa pakar elektrik? Electrical dia panggil. Electrical menentang bawah dia tak tahu lah. Macam mana tuan-tuan, hak jenis jantung tak boleh nak bergerak dengan sendiri dia. Kita lah ni duk bergerak sendiri. Ni hak dah penyakit. Mungkin tak boleh bergerak sendiri. Jadi doktor pakar ni dah, dia akan prosah mana nak pita dia buh bateri ke apa, wallahualam ilmu dia buat. Tapi dia boleh buat tuan-tuan jantung tu bergerak balik macam biasa. Ni pakar elektrik jantung. Dia punya ni Power Ranger Satu. Dia kata, ustaz, yang duk buat jantung bagi duk pam tu ustaz, kalau lah siapa main ni doktor, saya ni tersumbat, minta maaf lah, hak tu bukan bidang saya. Tu dia tuan-tuan, tu doktor bak jantung pun dia bagi pada ahli dia. Tiba-tiba ustaz semua benda dia nak balas semua. Pelik kan? Pelik tanggap ni. Nah,
Dia kata ada pula yang pakai orat dan jantung, saluran jantung tu lah. Orang panggil tu tiup-tiup dia tu. Hak nak bos spring tak bos spring, spring bedai naik, spring bedai turun tu saya tambah lah. Pakai saluran jantung ada pakar dia. Dia kira pakar kira duk proses bahagian tiup jantung lah. Ni pakar dia. Ada hak pakar jenis lain, ada hak pakar jenis lain. Tu dia tuan-tuan. Ni jantung dia. Antaranya kalau di Mesir Dr. Yusri hafizahullah, dia pakar jantung, pakar pembuluh darah manusia. Cerita duk pembuluh ni saluran darah kita ya, bidang dia. Dia pakar tapi pakar bab tu tuan-tuan. Ni Allah Taala bagi ke dia mengaji punya hebat, subhanallah. Tapi la ilaha illallah. Akhir zaman bila mai vaksin dia keluar mai ustaz ni mai duk syarah lagu dia, ustaz ni mai duk syarah lagu dia, hak ni kata dajjal, hak ni kata hak ni mufti dajjal, semua pakai dajjal habis. Ni tuan-tuan pakai mah ni tak boleh ni dajjal mo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penat kita nak jawab tuan-tuan. Masalahnya apa? Tak mau tanya pada ahli dia. Tapi kalau doktor duk pergi cerita bab hukum fiqh, dia marah pula. Dia kata doktor tak boleh cerita, ni bukan bidang doktor. Tapi bila dia duk pergi ulas hak doktor punya, so patutlah doktor tu marah kita pun tuan-tuan. Pasal bukan bidang kita. Depa nak mengaji lepas tak tidur malam, kita duk baca hadis, lepas tu syarah hadis, masuk dengan perubatan. Boy, hebat sungguh hang no. Barangkali laduni barangkali. Sebab tu bagilah pada ahli dia. Jangan duk syarah ke semua benda. Baik, bi'abdihi sikit gitu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan balik lagi. Siapa hak baru ni depa cucuk Perdana Menteri ke apa? Kan, cucuk Perdana Menteri. Lepas tu nurse tu duduk kat mana tu, dia pergi bubuh cross selang apa bentuk nampak ni. Ni dajjal ni bentuk la ilaha illallah. Pening pala. Live LIVE. Dia pergi kalih jadi apa? Evil ke evil. Orang tu lah kira betul ya saya sebut ni. Kira hak bagi saya sebut kira betul ya. Evil ke kira bunyi kot tu lah. Ni semua dajjal lah kita. La ilaha illallah. Lepas tu kalau tuan-tuan duk tengok apa dia ada ni kuliah lah adalah dajjal. Jangan duk buat lah. Pasal apa? Tang tu dia ada lah, bukan dia dajjal. Tu handphone tu. Sebab bila buat lah tuan-tuan dia akan nak apa live, lepas tu dia buat gambar mata. Tu mata dajjal. Tak ada pasal dajjal. Kalau dajjal ada, dia pun terkejut tu tuan-tuan. Tak, semua benda kena kat aku semua. La ilaha illallah. Ini orang kita mengaji tak mau kira duk mendajjalkan orang. Mufti dajjal, datang kasar fatwa dajjal, semua dajjal. Tanya dia, dalam poket Pak Haji hak 20 batang tu mana mai? Tanya dia ngok. Hak 20 batang dalam poket, duk pi beli 7-Eleven 20 batang, Polmol, Dunhill. Ni sahih hadis mana? Bok mai. Ni dajjal ke hak Nabi punya ajak? Tanya dia. Balik ayat gitu ya. Dia kata ni jangan duk tanya, hak ni khilaf ulama. Oh danda khilaf ulama atang dia. Hak ulama sebut dah kata tak haram dan sebagainya. Dia kata dajjal. Ini akhir zaman tuan-tuan. Kita ikutlah orang yang berautoriti. Mufti di Malaysia ni bukan bodoh tuan-tuan. Alim-alim semua. Nak buat keluar fatwa bukan dia sambil duk tengok bola buat keluar fatwa. Tak, nak kena kaji dulu. Nak kena sesuai dengan masa yang berlaku. Ni tuan-tuan. Sebab tu fatwa ni dia berubah. Hukum fiqh ni berubah. Tapi tauhid tak berubah. Tauhid begitu lah. Allah satu gitulah. Tak boleh main Covid Allah dua, lepas tu habis Covid Allah satu. Oh jahanam lingkup habis orang. Jadi sebab itu syariat Nabi Muhammad ni syariat yang universal, yang luas, yang anjal, sesuai digunakan sepanjang masa. Baik bi'abdihi ni duk bahas nama tak habis ni. Bi'abdihi merujuk kepada Allah memperakui Nabi Muhammad. Jadi tingkatan ubudiyah kehambaan dua. Yang pertama as-sabiqun. Dia buat benda yang Allah suruh, tinggal benda Allah larang, benda syubhah pun tak ada, benda haram pun tak ada. Ni dan mereka melebihkan amalan-amalan sunat. Hak sunat ni kira wajib dah bagi depa. Tu satu. Tingkatan yang kedua dia panggil ashabul yamin. Kita dah baca surah Waqiah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Lepas tu wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Ada shimal, ada yamin. Shimal makna kiri, yamin makna tangan. Makna kata ashabul yamin ni orang hak baik jugalah.
tapi dari sudut tingkatan ubudiyah kehambaan dia duduk nombor 2. Macam mana? Hak wajib buat. Lepas tu yang sunat dia ambil remeh. Hak sunat dia ambil remeh. Tak apa, sunat tak buat tak apa. Lepas tu yang syubhah kadang-kadang buat. Yang haram pun kadang-kadang. Kira dia balas semua hak mana, semua dia rangkul ambil semua. Pasal apa? Pasal tak tahu. Jadi ini orang yang ashabul yamin. Adapun Nabi Muhammad as-sabiqun, golongan ataupun tahap kehambaan yang paling tinggi. 2. Yang ketiga, sebab Allah Ta'ala menggunakan bi'abdihi di dalam ayat inilah bila mana Nabi turun ke tanah Mekah selepas peristiwa Al-Mi'raj tadi, Nabi balik bagi tahu kepada kaum orang Mekah, orang yang beriman dan yang tak beriman. Nabi kata, semalam aku pergi sekian-sekian tempat, naik sekian-sekian tempat, naik dengan benda sekian-sekian, aku nampak benda-benda ni. Maka mereka tanya, wahai Muhammad, hang pi tu dengan apa? Dengan mimpi ke? Nabi Muhammad kata, tak, aku pi dengan roh dan jasad aku. Maka kalaulah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini berlaku dengan roh Nabi saja, nescaya kata ulama Allah akan sebut subhanallazi asra bi ruhi abdihi, akan disebut kalimah roh. Tapi tak sebut, dia sebut bi abdihi sahaja, merujuk kepada roh dan jasad turut serta. Jadi macam mana ni duk sedar ni, macam itulah Nabi pi. Bila balik, mereka tanya mimpi tak? Nabi kata tak mimpi. Bila mana tak mimpi, Nabi kata aku pi macam mana lah ni hampa tengok. Lagu tu lah aku pi. Menyebabkan mereka kufur, berpaling tak dah, kerana tak percaya dengan cerita dongeng hak Nabi habang. Tapi kalau Nabi balik mai habang, Rasulullah pi macam mana? Saya pi dengan mimpi. Agak-agak orang terima kalau mimpi. Boleh terima. Saya mari dulu pun mimpi pi Guangzhou, China. Covid ni boleh pergi China. Mimpi. Saya mimpi bawa kereta Mercedes. Cerita mari dulu, mimpi tidur bawa Mercedes warna putih, tak tahulah nak jadi YB ke Esco ke apa tanda tu. Kan? Minta tak payah mati esok payah jawab. Kan? Naik kereta punya laju tak laju maklum saya bawa. Kira kereta kanan kiri pung tak tahu kereta apa. Tu dia apa tak tahu bentuk kereta apa ni, laju sungguh ni. Mohong pasal mimpi. Boleh terima? Boleh terima. Maklum pernah mimpi tak pakai rantai meh besar, dapat payung meh lagi dah. Dia kata ustaz abang elok lagi. Payung meh tu maknanya paklung nak nikah orang lagi, itu payung meh. Ada dah tu tak nak mimpi. Contohlah kan. Biasa ada mimpi hak tak pernah terfikir. Mimpi biar mimpi pi Florida Amerika, mimpi duduk dengan Datuk Siti Nurhaliza ke, mimpi masuk istana ke, kita mimpi ramai orang perempuan cantik, kita naik kereta pakai pakaian mai. Mimpi tak? Tengok-tengok mimpi. Mimpi tak apa, tak ada masalah apa. Tu ya. Jadi kalau saya habaq semalam saya pergi Amerika, lepas tu balik mai subuh tadi, agak-agak percaya. Ayah dia tanya, "Ping macam mana? Macam mana lah ni saya naik kapal terbang lepas tu patah balik." Percaya? Agak-agak percaya. Percaya? Percaya tak percaya? Tak percaya? Gila tak ni? Orang pergi sana pun paling kurang 3 hari kuarantin, lepas tu patah. Dia pergi sehari tak sampai patah balik mai pula. Tak percaya. Tapi saya kata mimpi. Mimpi tak apa. Hang pergi patah balik kapal terbang kerja dan load naik balik pun boleh. Jadi pasal mimpi. Maka sebab itu Allah menggunakan bi'abdihi di dalam ayat pertama surah Al-Isra. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Mudrikah ataupun Madrakah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampailah silsilahnya sehingga Sayyidina Ibrahim Ismail alaihi salatu wassalam, silsilah sehingga Adnan sahaja menjadi sepakat ulama. Maknanya sampai Adnan sahaja ulama sepakat, tidak ada pertindihan. Maknanya tak ada hak duk atas dulu, duk bawah dulu. Tak. Maksudnya turutan itu memang turutan yang betul. Jadi tuan-tuan,
Nama-nama ni hak kita duk baca ni, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, ini ulama sebut panjang tentang biodata mereka secara detail. Secara detail disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah. Nama apa, beranak tak mana, isteri nama apa, ini disebutkan antaranya macam yang saya sebut tadi dalam kitab Subulul Huda wal Rasyad karya Syekh Muhammad Yusuf Asy-Syami. Kitab tu lebih kurang 10 jilid kitab tu. Satu jilid dia tak tebal, lebih kurang 600 muka surat. Dia cerita bagaimana kehidupan daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Sahabat yang paling awal masuk Islam, nama apa, beranak apa, mati bila, semua dia cerita. Jadi itu panjanglah silsilah sehingga Adnan sahaja menjadi sepakan ulama. Adapun selepasnya, makna selepasnya daripada Adnan naik sampai ke Adam alaihissalam, berlaku percanggahan pendapat. Maknanya mungkin nama-nama tu betul, tetapi dari sudut turutannya itu mungkin ada culang caling. Mungkin yang ni duduk nombor 2, ni duduk nombor 1, ni nombor 3, ni pindah nombor 4, maka berlaku perbezaan, percanggahan dalam kalangan ulama. Adapun Muhammad sampai Adnan itu sepakat para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada bulan hadapan insya-Allah taala pada mengenai hal tersebut. Apa hal itu? Hal di sini balik kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai keturunan Rasulullah tersebut, tu ibarat dia gitu. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu daripada Allah, yang terkurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lagi insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.